أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ni akan menyambung pengajian tafsir kita, tafsir Munir juzuk amma, insya-Allah, dalam membincangkan surah Al-Mutaffifin. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian yang ada Quran, insya-Allah kita boleh baca, kita boleh lihat bersama pada mukadimah pada malam ni. Mudah-mudahan dapat kita mendalami, mentadabbur bersama, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan bacaan ayat 1 hingga ayat 6, insya-Allah, pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul okey. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. Baik, seperti biasalah kita bila masuk surah yang baru, kita akan bacakan ayat, kemudian kita akan melihat dari sudut bacaan, bacaan ataupun kita panggil tajwid, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lihat ayat yang pertama surah Al-Mutaffifin. Tajuk kita pada malam ni iaitu Wa'idul Mutaffifin, iaitu janji buruk. Janji buruk bagi orang-orang yang buat bisnes. Ni orang yang buat bisnes untung ni. Malam ni tuan-tuan, fokus kita untuk peniaga. Peniaga, tajuk bisnes. Businessman and businesswoman. Tajuk ni sangat-sangat penting. Orang yang aktif, sama ada marketing, label marketing ke apa benda sekalipun lah, LMM ke apa lah. Maknanya bincang baik apa? Bincang persoalan tentang orang yang menipu dalam timbangan. Tuan-tuan, kita sebut zaman hari ini mungkin tak ada timbangan. Mungkin kita bayar dari sudut lain. Tapi persoalan timbangan ni sebenarnya asal dulu. Dulu orang jual beli timbang ataupun sistem barter. Mau ambil barang ni bertukar barter. Sebenarnya timbangan ini satu benda kaedah, mi'yar, satu ukuran yang diguna pakai untuk kita tahu berat tak berat tu. Apabila tidak ada timbangan, main ikut suka je, kena ada redha. Redha biridha, ataupun kita kena konsep redha. Pun begitu dalam Islam, kalau bincang bab fiqh, bab riba pun ada dibincangkan persoalan tu. Dia ada hukum dia. Ada nama riba ni kalau sekiranya benda yang sama. Contoh
Orang A ni dia ada kurma ajwa. Ada. Si B ada kurma maswari. Nama lain lah. Tak. Okey. Boleh tukar. Nak tukar. Nak tukar pun mesti timbangan sama. Timbangan sama tukar. Ni sistem barter. Tak. Hari ni kita dah belajar, dah semakin moden, orang menggunakan sistem timbangan dan ada grade dia. Grade harga sekian-sekian macam ni. Walaupun kurma lain jenis, walaupun sama timbangan, berat yang sama tetapi harga berlainan. Ini. Okey. Baik tuan-tuan, kita lihat sedikit tajuk kita pada malam ni berkenaan dengan kita masuk tentang bacaan dulu. Baik. Wailun ke wailul? Okey, ni yang pertama. Dalam ilmu tajwid, kita bila baca tentang tanwin bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah. Yang ni saya suka tekankan bab tajwid ni sangat. Kenapa? Ramai kita tuan-tuan bila baca Quran, dia tahu tajwid. Dia hafal apa itu nun mati, apa itu mat asli, apa itu mat tabi'i. Tapi praktikal lemah. Sebab apa? Kita mungkin kurang tatbiqiyah. Dia panggil tatbiq ni ialah praktis. Baik, tengok Yang pertama, kenapa baca wailul? Tak baca wailun. Siapa baca wailun? Salah. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan lam. Okey, mengikut ilmu tajwid, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, idgham memasukkan, kemudian bertemu dengan lam. Bila bertemu dengan lam di sini memasukkan bi ghairi dengung. Bi ghairi gunnah. Okey. Wailul. Kalau baca wailun, salah. Wailul, wailul, wailul lil. Bahkan akan ada lagi dalam bab yang lain, idgham mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain, yang tu lebih agak complicated. Sebab apa? Sebab dia melibatkan dengan perbahasan tentang makhraj yang sama sebagainya. Itu yang lebih complicated. Tapi kita tengok hari ni tanwin bertemu dengan lam, yang ni basic utama. Tanwin bertemu dengan lam namanya idgham bila gunnah. Jadi wailul, wailul lil mutaffifin. Monti. Sebab apa? Monti dengan nun kerana idgham, kerana ma'arid lis sukun. Baik. Yang kedua allazi zal harfu zal, huruf zal bila baca pastikan makhraj keluar huruf dia betul-betul di lidah. Sebab makhraj zal di fil lisan. Okey, dan berada di hujung bibir. Allazina idzaktalu, idzak kaf mahmus, kita pastikan bunyi kaf jangan sampai bunyi mengeluarkan detuk. Jangan salah. Kalau itu qalqalah. Huruf kaf pastikan bunyi mengeluarkan angin. Idzak. Contoh rebobah, ditekan break angin. Keluar angin. Kalau keluar berdesin depan salah. Izak. Dia beri angin yang baru ni. Rebobah tahu lah. Dia panggil keluar tu. Itu bunyi yang dinamakan huruf kaf. Izak. Keluar. Izak. Keluar tu. Kalau ta lain pula. Mahmus juga. Tapi ta keluar gitu. Okey, itu sebutannya. Baik, izak talu, dua harakat mat asli ataupun mat tabi'i. Tuan-tuan, ada orang keliru. Apa beza mat tabi'i dengan mat asli? Jadi main mana? Sebenarnya mat asli ke mat tabi'i ke hak tular je. Hak tular je. Kalau kita jumpa huruf mat sama ada alif, sama ada waw, sama ada ya, itu namanya mat asli. Dengan syarat mestilah huruf-huruf mat ini mati. Dan sebelumnya didahului oleh baris tertentu. Contoh alif. Alif mesti mati sebelumnya baris atas. Waw mesti mati sebelum dia baris depan. Dhammah. Ya mesti mati sebelum dia baris ya. Ini bab mat asli, masya-Allah, ramai salah. Salah baca sebab apa? Dia anggap mudah. Sedangkan memang mudah. Tapi bila baca nampak izak talu, ta dua harakat. Mat asli. Bukan huruf ta tu yang mat asli. Alif selepas ta tu. Ta baris atas,
Alif selepas ta tu mat asli. 2 harakat. Lu mat asli juga. Waw yang mati yang berbaris sebelumnya ialah huruf dhammah, maka waw itu mat asli. Alan nasi yastawfun. Alan nas. Baik. Kat sini suka saya tekankan. Kalau silibus di sekolah rendah, memang budak Jahannam banyak ilmu ni. Sedangkan Jahannam apa dia? Alif lam qamariyah syamsiah. Tak. Bila kita baca dengan qamariyah, dia lain bunyinya. Contoh, alan nas. Nampak? Kalau baca alal nas, itu namanya qamariyah. Kalau baca alan nas, namanya syamsiah. Jadi yang betul ialah alif lam syamsiah. Nak kenal sebenarnya, nak kenal ialah kalau sekiranya selepas lam itu ada tanda syaddah ataupun sabdu, maka itulah namanya alif lam syamsiah. Okey. Alan nas, yang ni nun ni wajib dengung, wajib al-ghunnah. Alan nasi yas. Yang ni mahmus sin keluar. Keluar. Yastawfun panjang. Yastawfun. Baik. Tuan-tuan yang live, yang mendengar, yang ikut bacaan ni, saya nak khabarlah. Maknanya saya berguru dengan Syekh Omar As-Sudani, dan beliau merupakan guru saya di Mesir. Saya berguru sempat dengan dia, dan kami lebih kurang 10 orang lah yang sempat berguru dengan dia. Alhamdulillah. Sampai hari ni saya dapat kesan. Itu kesan. Maknanya kita hari ni, walaupun kita bersiaran secara tak bersemuka, sebenarnya saya anggap ini merupakan live yang macam talaqi dah. Talaqi penting. Sebab tu saya boleh belajar betul. Sebab apa? Syekh Omar ni hafizahullah, dia ajar seorang-seorang. Butir. Baca depan dia tegur. Dan dia orang yang sangat tegas mengajar. Seorang syekh saya yang dah meninggal, Syekh Mustafa. Yang syekh buta. Memang dia walaupun buta, tapi dia punya pendengaran dia, Masya Allah, memang hebat. Jadi alhamdulillah, kita mudah-mudahan berkat daripada masyayikhna, insya-Allah kita harap mudah-mudahan yang sudi mendengar ni dapat baikilah. Yang dapat ada yang dengar ni, bukan dengar aja, tolong buka Quran, semak bacaan, kerana kita nak jazahkan benda ni biar jelas. Maknanya saya sampaikan secara talaqi ni, benda ni tuan-tuan boleh ikut. Mungkin video ni saya akan cuba upload dalam YouTube. Yang ada kemampuan boleh subscribe, tolong subscribe. Kenapa? Kita nak sebarkan ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapatlah sedikit informasi dan boleh amalkan sebaik mungkin, insya-Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza kaluhum. Wa idza, 2 harakat, iaitu mat asli. Wa idza ka pun mat asli juga. Kaluhum. Jangan baca kaluhum. Ramai juga bila baca wa idza kaluhum. Salah. Sebab apa? Ketiga-tiga ni mat asli. Zal mat asli, ada kaf ada mat asli, lu ada mat asli. Maka kena baca dengan wa idza kaluhum. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itulah Quran ni, tuan-tuan, nak baca kena sabar. Kena bersabar. Kerana apa? Kita kena membaca dengan talaqi, membaca dengan tartil, harfan bi harfin, agar kita dapat memberikan makhraj yang betul, sebutan dengan betul, sifat huruf yang betul. Baik. Kemudian, ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Okey, ala. Ala pun sama juga. Ala 2 harakat, mat asli juga. La tu yazunnu ula. Jangan panjang yazunnu ula, salah. Okey. Sebab apa? Sebab tidak ada kalimah ataupun huruf
dhammah selepas nun. Kena baca ala yazunnu ulaika ulaika. Baik, ulaika ni jadi apa? Ulaika menjadi mad wajib muttasil. Okey tuan-tuan, dalam bab mad wajib, mad jaiz ni dia ada persamaan dia. Iaitu mad wajib dan mad jaiz persamaan di sudut dia berkongsi 3 benda. Yang pertama huruf mad, yang kedua tanda mad, yang ketiga hamzah. Okey, hamzah. Saya ulang balik. Huruf ataupun mad jaiz muttasil dan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, dia berkongsi 3 benda yang sama. Apa dia? Iaitu yang pertama hamzah, yang pertama huruf mad, yang kedua tanda mad yang macam melengkung tu. Okey, yang ketiga ialah hamzah. Baik, itu perkongsiannya. Maknanya kena faham tu. Faham dulu. Tanda 3 ni dikongsi oleh mad wajib, mad jaiz. So, apa beza dia? Yang membezakan dua ni ialah dari sudut kalimah wa kalimatain. Serumah ataupun 2 kalimah. Kalau dalam 1 kalimah namanya mad wajib. Dalam 2 kalimah itu mad jaiz. Dalam ayat ni ulaika ialah sekalimah. Makna apa ulaika? Ulaika maknanya mereka itu. Sebab itulah kita kena ingat, bila belajar tajwid, bila belajar Quran ni, dia tak lepas daripada kena belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni sumber ilmu, tuan-tuan. Saya setiap hari Khamis saya buat kelas bahasa Arab, Al-Quran dan tajwid untuk budak-budak lah. Yang nak ikut boleh join. Yang nak talaqi sila masuk Google Meet. Orang yang talaqi kita akan tanya dia seorang-seorang. Saya buat sejam je. Tapi maknanya kesannya budak-budak yang baca kita direct khabar umum. Yang ni betul gini. Akhirnya dia dapat ilmu, konsep ilmu. Kita nak gitu. Itu kelas khusus saya buat hari Khamis. Baik. Malam ni tafsir. Cuma nak khabar bila masuk ayat pertama saya akan cuba baca tajwid lah. Baik. Jadi ulaika ini ialah mad wajib muttasil, kena baca 6 harakat. Ulaika annahum wajib al-ghunnah. Okey. Annahum mab'utsun. Baik, annahum mim mati bertemu dengan mim. Okey, di sini dia panggil hukum mim mati. Tadi nun mati tanwin, yang ni hukum mim mati. Hukum mim mati pula ada 3, tuan-tuan. Yang ni idgham mimi ataupun idgham mislain. Nama banyak. Ada orang panggil idgham mimi, ada orang panggil idgham mislain. Nama tu jangan konflik, jangan ni lah. Jangan kata apa nama lain. Atas kitab, atas cara orang khabar. Dulu kita baca zaman dulu, ni idgham mislain ni. Mai kita lain idgham mimi pula. Mimi maknanya dia nak khabar mudah. Idgham mim dengan mim, mimi. Itu cara pendekatan kitab. Baik, idgham mimi atau idgham mislain ni dengung. Kena macam dengung. Annahum mab'utsun. Tuan-tuan, dalam hukum mim mati ni dia ada 3 aja. Satu idgham mislain, yang kedua idgham izhar syafawi, yang ketiga ikhfa syafawi. Dan nak ingat senang. Sebab apa? Idgham mislain mim dengan mim. Ikhfa syafawi mim dengan ba. Izhar syafawi selainnya. Senang aja. Ada. Jadi kita nak nota pun boleh. Nak ingat. Senang je. Benda ni bukan nak suruh apa, nak suruh faham. Kita malam ni baca tafsir, tapi nak suruh praktik bacaan dengan betul. Maksudnya kena memberikan hak tartil, memberi bacaan dengan menggunakan tajwid yang betul. Ada hak mana dengung, hak mana tak dengung. Itu penting. Baik. Kemudian liyaumin azim. Okey. Liyaumin azim. Bagus Faiz. Macam ni Faiz. Bagus awak ikut. Liyaumin azim ialah tanwin bertemu dengan ain. Apa hukum Faiz? Dia soalan ustaz tanya. Okey. Liyaumin azim, tanwin bertemu dengan ain, apa hukum? Liyaumin azim, tanwin bertemu dengan ain. Apa dia? Iaitu
tanwin bertemu ain. Yang ni kita tengok dalam kuna mati ataupun tanwin ada 5. Tak? Yang saya suka buat satu analogi ataupun satu kaedah yang senang. Apa dia? Ingat 1 huruf, 2 huruf, 4 huruf, 6 huruf dan selebihnya 15 huruf. Yang ni kategori 6 beradik. Tak? Kategori 6 beradik apa dia? Tanwin bertemu ain, 6 beradik apa dia? Izhar. Okey, izhar. Izhar halqi. Baik, kena baca dengan jelas, nyata. Liyaumin azim. Liyaumin, nyatakan tanwin tu. Liyaumin azim. Okey. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Okey. Yauma yaqumun nas. Yauma. Kalau kalimah yaum ini dia panggil apa nama? Ma'lin. Bukan mak asli, ma'lin. Ma'lin ni yaum khauf, itu ma'lin. Yauma yaqumun nas, wajib al-ghunnam li rabbil ain, pastikan kena sebut dengan nyata dan jelas. Ain, huruf ain makhraj dia di halqum. Sebab tu alif dengan ain ni walaupun sama makhraj tetapi berbeza kedudukan dia. Adna, wasat dan a'la. Ni rupa-rupanya di halqum kita ni ada 3 maratib. Yang ni belajar yang agak tinggi sikit. Tak, maratib dia. Ain dengan alif tak sama maratib dia. Jadi kena baca ain tekan sikit. Jadi rabbil alamin. Itu bacaan betul lah. Huruf ain dalam sikit, alamin, alif atas sikit. Nampak dia beza. Walaupun makhraj dia di halqum tetapi perbezaan dia sangat ketara. Baik. Selesai, kita dah baca secara tajwid. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami dan kita dapat baca dan cuba amalkan dengan betul, insyaAllah. Baik. Kita masuk sedikit tentang apakah muqaddimah. Ni baru nak masuk muqaddimah, tuan-tuan. InsyaAllah kita kena sabar sikit lah. Sebab surah tafsir ni, walaupun surah dia tak panjang, walaupun ayat dia hanya ada lebih kurang 30 ayat, 36 ayat. Surah Al-Mutaffifin ni surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni makna apa? Surah yang turun di Mekah ataupun surah yang turun selepas sebelum hijrah. Kena ingat tu. Nama Makkiyah ialah surah yang turun di Mekah secara umum. Tapi yang lebih tepat ialah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu jelas. Walaupun Nabi dah pergi Madinah, dah hijrah, Nabi balik semula ke Mekah. Turun ayat situ. Masa tu tetap namanya Madaniyah. Sebab apa? Sebab dah hijrah. Ayat Quran yang turun selepas hijrah, walaupun turun kat Mekah, tetap namanya Madaniyah. Ini kena faham. Kena faham. Ini konsep dia. Baik. Dinamakan surah Mutaffifin kenapa? Baik, kita baca. Sebab apa nama Mutaffifin? Okey. Kerana orang-orang yang menipu dan timbangan, kerana ia dimulakan dengan kalimah tu. Tak? Wailul. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menipu dalam timbangan. Nampak? Sebab nama surah Mutaffifin kerana permulaan mukadimah cerita bab tu dah. Celaka sungguh orang yang tipu. Nampak? Orang yang meniaga baca surah ni, kalau dia faham, boy, sebab apa? Celaka tu. Maknanya satu tamparan hebat orang yang buat bisnes hari ni kalau menipu. Penipuan sangat dibenci. Allah murka orang yang menipu. Bahkan dalam bab dosa besar yang saya baca semalam pun ada kitab dia bincang bab penipuan ni. Jadi kita sebagai umat Islam kena alert, kena sentiasa berhati-hati, peka bahawasanya apa yang Tuhan khabar dalam Quran ni kena waspada. Jangan main-main mudah je nak tipu orang ni dengan sebab kita nak untung lebih. Walaupun dapat laba yang banyak, walaupun dapat untung ribhun kabir, walaupun dapat untung banyak, tapi kena ingat keberkatan tak ada. Tak, ada orang dapat rezeki banyak ni, ribu-ribu, untung juta-juta, tapi habis dengan apa? Dengan mungkin Tuhan tarik dengan kesihatan dia hilang,
kenderaan dia hilang, anak-anak sakit, akhirnya mana? Tuan-tuan, rezeki yang tak berkat tuan-tuan, tak ke mana. Walaupun banyak dia untung, kalau tak berkat, habis. Kita nak rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat ni lah rezeki yang menjamin kehidupan kita ni agar sentiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa maksudnya? Kecelakaan besar lah bagi orang-orang yang menipu dan timbangan, iaitu mereka ialah orang-orang yang menipu sukatan dan timbangan. Ada sistem sukat, ada sistem timbang. Hebat tak? Quran zaman dulu kabodah. Ada barang hak sukat. Sukat macam mana? Sukat penuh bekas. Penuh apa dia? Gantang. Dulu orang panggil gantang. Ambil beras sukat dan gantang. Penuh gantang, bagi. Kereta Piramli. Kereta bujang lapuk 40 penyamun. Nak timbang, nak ukur wang emas, pinjam gantang. Zaman dulu cerita tak, gantang ni pun ada istilah dia. Gantang Baghdad sekian-sekian saiz dia. Gantang ni banyak. Saya kat Kedah saya pernah, saya pun seorang peniaga agak. Kita ada gantang besar. Segantang 3 kilo 600. Tak. Segantang pula dipecah pada cupok. 4 cupok segantang. Hebat orang dulu. Mari akhir zaman ni, payah gantang-gantang. Kati pula. Kati pun tak guna lah. Kilo pula. Kilo apa? Kilogram. Tak. Dulu orang timbang kati kilo ni. Tak. Satu kati 600 gram. Saya tahulah, saya berniaga. Saya berniaga kecil-kecil tu. Bukan timbang benda berat, benda halu-halu. Timbang tembakau. Cerita tembakau. Timbang gram. Tak. Timbang 50 gram. 1 gram. 50 gram, 1 gram, 10 gram. Kalau segram ni mah kot. Kalau timbangan mah lagi halu. Tuan-tuan kalau beli mah, timbang 1 gram, kaya lah. Timbangan emas lebih halus. Apa miligram ukurannya. Itu ukuran gram tu semakin rendah. Kita nak timbang ayam, kena ambil kilo besar. Kilo yang 10 kilo tu. Jangan beli timbang emas. Jeng lah. Rosak lalu timbang emas. Tak boleh baca dah. Timbangan emas, dia punya timbangan sangat sangat halu. Jarum dia singgakan. Timbang rambut boleh tahu. Jangan timbang rambut dengan timbangan ayam. Tak boleh. Tak. Pergi kedai ayam. Cik, tolong tengok berat rambut anak saya. Mu nak timbang rambut, kena timbang dengan timbangan emas. Tak? Sebab tu orang-orang yang bila dapat anak, tak, dia cukur kepala anak dia, dia ambil rambut timbangan emas. Sebab apa? Timbangan emas ni dia boleh tahu berat yang paling ringan. Kita ambil segenggam rambut anak kita. Tak? Ambil rambut tu timbang kat kilo emas, kat kilo emas. Dia boleh baca 0 berapa gram. Nampak? Itu maknanya timbangan itu sendiri pun terlalu complicated nak bincangkan. Okey. Quran kata dia kata mereka ialah orang-orang yang menipu sukatan dan timbangan, sama ada dengan menambahnya sekiranya mereka menerima sesuatu daripada orang lain, atau dengan mengurangkannya sekiranya mereka memberi, menimbang atau menyukat untuk orang lain. Ini tabiat orang yang tak jujur dalam jual beli. Dia bila dia beli, dia timbang. Beli apa? Beli rambutan ataupun beli manggis, timbang. Cukup sekilo. Kita yang beli ni, Allah ambil lagi. Kita ambil, kita tambah. Kita pembeli tambah sendiri. Tukang jual, Allah tersok. Tambah pula. Aku kira sekilo cukup. Nampak? Tambah 3 biji lah. Lebih sekilo setengah. Alah, kira cincai. Kita tukang beli, buat aku tu, Nabi kata, celaka. Jangan buat. Kita tu pembeli, tuan tu timbang cukup sekilo. Kita pun ambil. Alah, cincai lah. Jangan buat tu, tak boleh. Ini haram hukumnya. Nampak? Sama juga tukang jual. Tak, tukang jual, dia timbang, dia cukup sekilo. Dia nampak lah. Kurang, dia ambil buang. Dia ambil buang. Haram hukumnya. Jadi maknanya
Islam ni sangat indah. Dia jaga dua, dia panggil win-win situation. Maknanya pembeli pun kena adil, penjual pun kena adil. Maknanya tak boleh ambil mudah, timbang, letak atau kurang tak boleh. Tak lebih tak boleh. Kita hak beli nak lebih, orang hak jual nak kurang. Tak boleh. Biar redha. Maknanya contoh, dia penjual, dia memang okey, tak apa saya bagi lebih, tak apa, itu lain. Terima kasih. Kalau kita kata, tapi itulah maknanya, ataupun pembeli redha, dia nampak kawan tu letak jual pisang, katakan pisang, sikat pisang, dia timbang sikit pisang, kurang sikit je, kurang sikit 2 kilo. Okey, kalau si pembeli kata okey, saya tak apa, saya redha, Allah cik, sikit kurang cik. Kalau peniaga yang jujur, dia kata, oh cik, kurang sekilo lah. Kalau dia kata, tak apalah, saya redha, tak apa, dia cover lah. Itu penting peniaga jujur. Baik, dah hazan tuan-tuan. Jadi nak covernya kena jujur berniaga. Sebab apa? Semua rezeki ni Tuhan akan berkati kalau kita jujur. Kalau kita ni tak jujur, kita buat lebih kurang, Tuhan kata wailul lil mutaffifin. Okey, saya rasa cukuplah untuk malam ni. Panjang lebar sebenarnya, dan agak perbahasannya panjang. Anda kena sabarlah. Jadi kita harap mudah-mudahan tuan-tuan boleh like, share dan subscribe lah dalam YouTube sekiranya ada siri-siri yang saya upload lepas ni. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.